Okey. Dah record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada Prof. Kadir dan rakan-rakan. Saya akan memulai, dengar tak? Dengar. Dengar. Okey, saya akan mulai pembentangan untuk kumpulan 1 lah pada hari ini, iaitu laporan proses mendapatkan pensijilan OSAS 18,001/2007, faedah dan cabarannya. Okey, kumpulan kami menggunakan tujuh planning pendekatan, di mana pada peringkat pertama kita membuat pemilihan standard, iaitu memilih OSAS 18,001/2007 dan kemudiannya memilih tapak lapangan lah, iaitu KLCC PSB, dan kemudiannya memilih apa dia? Habis full screen kan dia habis bawah tu. Okey. Okay, saya teruskan. Dan kemudiannya memilih manual KKP OSAS 18,001/2007 untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan guiding standard serta dokumen lain yang berkaitan lah. Seterusnya pada peringkat keempat kita membuat pemeriksaan, penilaian dan pengurusan di tempat lapangan untuk mengumpulkan data. Seterusnya melihat pelaksanaan, comparison di antara pelaksanaan dengan dokumen data yang kita perolehi dari dokumen dan membuat rumusan hasil daripada kajian tersebutlah, dan kemudiannya menyediakan laporan, seterusnya pembentangan pada hari ini. Okey, KLCC Projek Sdn Bhd ni adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk pengurusan projek dan pembangunan hartanah yang berpusat di Menara Daya Bumi Kompleks Daya Bumi KL. Aktiviti utama KLCC PSB ni adalah bertunjangkan lima aktiviti utama, iaitu perkhidmatan melunaskan peruntukan pengurusan projek melalui pengurusan reka bentuk, pemerolehan perundingan dan kontrak, pengurusan kos serta pengurusan projek dan penyerahan projek. Ini merupakan carta organisasi syarikat lah. Seterusnya antara perunding-perunding dan kontraktor yang pernah terlibat dengan KLCC PSB. Samsung, CNT, Arup, Runhill, AZRB. Okey, untuk menjalankan kajian ini kita telah memilih 3 lokasi KLCC PSB, iaitu Ibu Pejabat KLCC PSB, Pejabat Pengurusan Projek dan juga tapak projek. Ini adalah secara umumnya untuk memperoleh pensijilan OSAS 18,001, di mana dimulai dengan permohonan, kemudiannya 2 audit dijalankan, iaitu audit kecukupan dan audit pematuhan, dan kemudiannya proses pensijilan. Setelah proses pensijilan, pemantauan tahunan dibuat dan kemudiannya diikuti dengan penilaian penilaian semula setiap 3 tahun. Okey, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kadir dan rakan-rakan semua. Saya Ramli Bakhtiar. Okay, untuk proses mendapatkan pensijilan OSAS 18,000 ni, kita melalui beberapa peringkat lah, 6 peringkat, di mana peringkat yang pertama adalah kita punya keperluan umum yang saya akan ceritakan lebih detail sebentar lagi. Nombor 2, polisi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Nombor 3, perancangan. Nombor 4,
pelaksanaan operasi, nombor 5 pemeriksaan dan penilaian semula pengurusan. Di mana di situ kita dapat satu pimpinan dan KLCC Projek Sdn Bhd ni memperoleh asas aktiva pada tahun 2014 melalui kepimpinan dan komitmen, melalui dasar dan objektif yang strategik, organisasi tanggungjawab kepiawaian dan dokumentasi dan pengurusan risiko PKP, perancangan dan prosedur. Dia juga melaksanakan pelaksanaan dan pemantauan, membuat audit dalaman dan kajian pengurusan, di mana dia memperbaharui persejilan ini pada tahun 2017 dan dalam proses perancangan untuk peralihan ke persejilan ISO 5000 2019. Okey, saya akan cerita sikit tentang detail tentang keperluan umum yang dia perlu ada. Next please. Okey, dia mempunyai beberapa elemen Okey, antara elemen pertama adalah keperluan umum, di mana keperluan umum ni dia menentukan bagaimana perkara utama ke arah kecemerlangan perniagaan. Dalam keperluan umum ni terdapat beberapa elemen seperti kepimpinan dan komitmen, dasar objektif syarikat, ada seperti organisasi, tanggungjawab sumber piawaian dan dokumentasi, perancangan, pelaksanaan, audit dalaman dan kajian pengurusan. Okey, dalam itu juga elemen 4.2 dia melaksanakan polisi kesihatan dan keselamatan pekerjaan, di mana polisi ini membabitkan pimpinan dan komitmen daripada pihak pengurusan dan juga dasar, di mana pihak pengurusan bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan sistem pengurusan KKP inilah. Dia juga kena memastikan bahawa dasar dan objektif KKP ini dibentuk sesuai dengan hala tuju, strategik dan konteks organisasi. Okey, dalam masa yang sama, dasar itu perlu mempunyai satu polisi yang disampaikan kepada pekerja, kontraktor dan pihak yang berkepentingan oleh KLCC PSP lah. Dia juga memasukkan dasar itu dalam setiap manual KKP dan kontrak dokumen, dan serta mempamerkan dasar KKP di papan kenyataan di tempat-tempat yang strategik. Elemen 4.3 perancangan. Okay, dalam proses perancangan ni, pihak KLCC PSB ni, dia nak mengenal pasti hazard, risiko dan menentukan kawalan, di mana isu luaran dan dalaman sangat diperlukan dan pihak yang berkepentingan. Keperluan yang relevan dan jangkaan, kewajipan pematuhannya dan skop sistem pengurusan KKP kepada pertama, dia nak pastikan bahawa sistem pengurusan KKP ini dapat mencapai hasil tujuannya. Okey, mencapai tujuannya, lepas tu mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak diingini, mengenal pasti, menganalisa impak risiko dalam proses pengurusan risiko berdasarkan metrik risiko, mengebasuai risiko melalui pelaksanaan pengurangan, memantau dan menyemak pada risiko dan mencapai peningkatan yang berterusan. Itu antara pengurusan risiko KKP bagi segi korporat. Dalam masa yang sama juga, pengurusan KKP adalah risiko bagi projek. Projek juga kena memastikan dapat mengimbangi kos risiko dengan faedah perniagaan. KLCC PSB telah mengambil kira perubahan termasuk yang dirancang atau pembangunan baru, aktiviti baru yang diubah sesuai produk dan servis. Mak adalah keadaan normal dan situasi kecemasan yang dijangkakan. Antara objektif pengurusan risiko KKP adalah nak kenal pasti hazard, menilai risiko kepada orang, aset, sekitar dan responsasi. Dan dia juga nak mematuhi segala undang-undang yang berkaitan dengan KKP. Okey, di mana elemen 4.3.2 pula keperluan perundangan dan peraturan lain. Dia juga melakukan proses dokumentasi di mana dia telah dibangunkan untuk mengenal pasti dan menilai penggunaan yang berkaitan dengan keperluan undang-undang dan lain-lain yang terlibat serta pelanggan mengenai perundangan dan peraturan yang terbaru. Kadang-kadang kita ada peraturan yang terbaru, jadi pihak KLCC SB dia akan memberitahulah dia punya pihak pelanggan. Okay, next please. Okay. Di mana item pelaksanaan dan operasi. Dalam elemen 4.4 dia melakukan pelaksanaan dan operasi, di mana 4.4.1 melalui sumber peranan, tanggungjawab dan accountability to authority, di mana pengarah eksekutif, ketua bahagian, ketua jabatan eksekutif semua terlibatlah dalam benda ni semua. Dan item 4.4.2 melibatkan kompetensi, latihan dan kesedaran, di mana setiap kaki tangan akan diambil berdasarkan kepada keperluan kompetensi dan mengikut jawatan yang ditetapkan. Jika perlu, KLCC PSP dia akan
memberikan latihan atau tindakan lain untuk mencapai kecakapan yang diperlukan untuk menilai keberkesanannya. Dia juga melakukan komunikasi, penglibatan dan perundingan di mana dasar KKP, maklumat prestasi KKP, hazard risiko akan dikomunikasikan dan turut serta dan juga perundingan dengan pihak dalaman dan luaran dalam menyampaikan maklumat KKP selaras dengan dasar, undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Komunikasi dalaman ni adalah seperti antara staf, kontraktor dan pekerja yang telah terlibat dalam perundingan dengan organisasi. Pekerja kontraktor digalakkan untuk membawa kebimbangan di sini pada mereka. Maksudnya mereka mesti ada rasa awareness, kesedaran tentang pentingnya kesihatan dan keselamatan tempat kerja mereka dan memberi maklum balas terhadap tindakan yang diambil untuk direkodkan dan dikekalkan serta dibaiki. Sementara komunikasi luaran pula adalah untuk seperti pelanggan, korporat LCC, pemegang saham, pemegang berkepentingan, pihak berkuasa, pemekal, perundi dan badan bukan kerajaan. Okey, kita pergi pada elemen 4.4.4, dokumentasi. Okey, dalam proses dokumentasi ini kita mesti ada manual. Kita ada 3 tahap dokumentasi. Pertama adalah manual KKP, manual kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Kita ada piawaian prosedur operasi dan kita ada rekod. Termasuk dokumen ini akan disemak untuk menentukan kecukupan dan diluluskan oleh wakil pengurusan iaitu pengarah eksekutif sebelum ia dilaksanakan. Okay, kita juga ada pengawalan dokumen. Okay, pengawalan dokumen dia mengandungi dokumen SPKKP dan dokumen asas seperti dokumen piawaian, undang-undang dan keperluan lain. Pelan, lukisan dikawal dan dikekalkan. Dokumen ini dan secara pengenalan itu akan dikemas kini sekurang-kurangnya setiap tahun atau dia akan dikemas kini untuk memastikan dokumen adalah visi yang terkini. Di mana dia dikawal contoh kawalan dalaman dia ada kawalan dalaman iaitu manual, piawaian dan plan projek bawah tanggungjawab kumpulan pengusaha risiko. Di mana kaedah kawalan kita akan senaraikan semua dokumen-dokumen kawalan itu. Bawah pengawalan perusahaan kita ada OSAS 18000 2007, kita ada ISO 40001 2012. Tanggungjawab SPKKP dan kita ada kaedah kawalan secara senarai induk dan ketika kita ada piawaian kod dan amalan dokumen, undang-undang dan peraturan, tanggungjawab wakil pengurusan KKP. Next please. Okey, kita ada elemen 4.4.6 di mana pengawalan operasi. Di bawah pengawalan operasi ini kita ada prosedur yang akan memudahkan pihak pengurusan dan pemantauan aktiviti kontraktor dengan pemegang kontrak. Antara keperluan-keperluannya adalah seperti syarat kontrak khas KKP, kuantiti bilangan KKP di mana yang terpakai, dasar KKP, amalan dan prestasi dan pelan KKP kontraktor. Kita ada keadaan kerja yang selamat bagi pekerja oleh kontraktor untuk memenuhi objektif KKP dan KPI yang dipersetujui. Kita ada kesedaran, program, latihan yang kita buat kepada semua pekerja. Kita memantau prestasi KKP kontraktor melalui statistik KKP. Kita buat dia punya KPI, kita buat statistik. Kontraktor juga dalam menjalankan pemeriksaan, audit berkala. Kita ada buat audit setiap sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Setiap projek, peringkat penyelenggaraan dan operasi. Dan last sekali kita buat penilaian prestasi kontraktor. Okay, dalam pada itu, yang A itu kita buat pelan kesihatan keselamatan projek iaitu untuk kumpulan pengurusan KLCC di mana dia hendaklah masing-masing pada peringkat permulaan akan disahkan oleh pihak pengurusan projek atau pengurus projek kanan bergantung kepada struktur projek. Dan kita juga ada pelan kesihatan keselamatan untuk kontraktor di mana kontraktor utama ni bagi setiap projek dia akan mengemukakan pelan tersebut ikut skop kerja. Pelan kontrak dan mengikut format kandungan yang diberikan oleh KLCCSB. Pelan keselamatan keselamatan projek kontraktor perlu dikaji semula dan ditentukan oleh syarat kontrak. Okay, next please. Okay, di sini kita ada satu elemen persediaan jika berlaku sebarang kecemasan. Di mana kita kena kenal pasti apakah situasi kecemasan yang berpotensi dan kemalangan yang akan berlaku dan tindakan seperti situasi kecemasan dan kemalangan. Okey, antara situasi yang akan berlaku seperti kebakaran atau letupan, keruntuhan struktur sementara atau sementara atau kekal, ada banjir, tanah runtuh, tumpahan bahan kimia atau minyak,
terperangkap dalam lift. Okey, kita akan membuat beberapa tahap di mana tahap pertama ni jika kecemasan hanya untuk manage di pihak dalaman sahaja. Jadi mungkin macam yang tak ada apa isu berat yang kat dalaman yang akan menguruskan. Dan yang nombor 2 ni dia akan bagi kepada level HQ, head office. Jadi di mana this level refer to the incident, the support from KLCCSB and office is required. Dan tahap yang ketiga ni memang tahap memang emergency, memang teruk sangat kalau katakan terbakar ke runtuh. Okey, ini kita melibatkan authority, okey, yang di tempat yang terbabit supaya membantu kita dalam mengatasi masalah kecemasan ini. Di mana plan ini dia bagi mengukur keberkesanan pelatihan kecemasan. Latihan akan dijalankan sekurang-kurangnya setiap tahun. Maksudnya setahun sekali kita ada KPI, mesti kita buat latihan supaya kita dalam keadaan siap siaga untuk mengendalikan kecemasan sekiranya berlaku ataupun timbul. Jadi ini adalah satu kewajipan yang perlu dibuat. Okey, kita pergi pada elemen 4.5, pemeriksaan. Okey, dalam melaksanakan dasar memastikan objektif tercapai, kita perlu melakukan pemeriksaan di mana pemeriksaan melakukan pengukuran dan prestasi pemantauan kita kena buat. Lepas tu kita kena memastikan penilaian pematuhan dilakukan. Okey, lepas tu kita juga melakukan penyiasatan insiden, ketidakpatuhan, tidak pembetulan dan tindakan pencegahan. Dan kita kena menyiasat kemalangan itu berlaku supaya dia tidak akan berlaku lagi. Dalam masa yang sama, item 45.3.2, ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan perlu dilakukan supaya kemalangan tidak akan berulang. Okay, next please. Okay, lepas tu kita pergi kepada kawalan rekod. Maksudnya dalam aktiviti ini, KLCCP akan menjadikan fasiliti yang sesuai agar semua dokumen berkaitan pengurusan KKP sama ada di pejabat atau di projek disusun, disimpan rapi dan dipelihara bagi tempoh jangka masa yang ditetapkan agar ianya sentiasa relevan dan dapat dibaca dan semua workers ataupun pihak manajemen dapat akses kepada dokumen tersebut. Semua dokumen yang usang atau melebihi tempoh akan dilupuskan oleh pemegang masing-masing atau dikembalikan ke Jabatan KKP untuk dilupuskan. Okey. Item 4.5.5, audit dalaman, insurans. Kita juga akan menjaga prosedur untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan sebagai sebahagian kawalan perniagaan. Di mana kita ada audit dalaman tahap 1 OSAS 8001, kita ada audit dalaman tahap 2 SKP KKP dan kita ada audit dalaman tahap 3. Okay, kita juga membuat penilaian semula pengurusan di mana status tindakan dari urusan pihak pengurusan sebelum kita menilai semula perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan KKP, keperluan jangkaan pihak kepentingan, kewajipan pematuhan, risiko dan peluang yang signifikan. Okey, nombor 3, tahap objektif KKP yang perlu dicapai. Nombor 4, maklumat mengenai prestasi KKP organisasi termasuk trade dalam ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan. Keputusan pemantauan dan pengukuran, memenuhi kewajipan pematuhan, keputusan audit. Kita juga cek daripada kecukupan sumber, komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan termasuk aduan, peluang untuk menambahbaikkan secara berterusan. Okay, next. Okey, untuk isu dan cabaran ni saya akan bagi kepada rakan seperjuangan saya untuk menyampaikannya. Okay, terima kasih. Itu saja. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Ramli. Okay, saya Muhammad Fauzian bin Ramli. Okay, saya akan terangkan isu dan cabaran yang dihadapi oleh KLCC PSB dalam mengimplement ataupun mengadaptasi Syas 18/2007 di syarikat KLCC PSB dan juga kepada shareholder dan juga tapak bina. Okay. Isu dan cabaran yang pertama ialah kekurangan sokongan dari pihak-pihak yang terlibat. Apabila sesuatu sistem yang baru diperkenalkan dan digunakan secara menyeluruh, terdapat cabaran yang dihadapi oleh KLCCP, iaitu seperti komitmen pihak atasan dan pihak pekerja terhadap sistem yang telah dibangunkan, seperti pelibatan kepada latihan, ceramah, audit di dalam fasa yang awal-awal pertama. Namun begitu, apabila hari demi hari, masa demi masa, pelibatan ini dilihat bertambah ataupun peningkatan terhadap
terhadap penerimaan kepada OSHAS 18.1 di KLCC PSB adalah meningkat kerana pekerja dan pihak majikan mengetahui kepentingan dan faedah terhadap pelaksanaan OSHAS 18.1 di KLCC PSB. Selain itu, pelibatan oleh pihak perunding juga dan juga pihak kontraktor juga memainkan peranan penting di dalam menyokong sistem OSHAS di KLCC PSB ini untuk menunjukkan atau ataupun mencari kepentingan sistem OSHAS di dalam sesuatu organisasi. Okey, isu yang kedua adalah kos dan masa yang diperlukan. Pelaksanaan OSHAS di KLCCP memerlukan kos dan masa yang agak yang dikatakan besar untuk menjalani latihan pengembangan bahan, mengesahkan pelatihan, audit, sistem peningkatan dan lain-lain. Tambahan lagi, KLCC PSB mempunyai lebih daripada satu persijilan. Oleh itu, kos penyelenggaraan persijilan adalah sangat tinggi. Jangka masa perancangan, ujian perintis dan latihan memerlukan lebih banyak masa untuk memastikan sistem ini jadi lebih efektif dan efisien. Cabaran yang ketiga ialah tekanan di kalangan pekerja akibat kekerapan audit dan dokumentasi sehingga mengganggu kerja-kerja hakiki. KLCCP mempunyai lebih pada satu persijilan yang memerlukan semua pekerja memberikan komitmen untuk menjayakan ataupun untuk menjalankan sistem persijilan tersebut. Oleh itu, terdapat beberapa tekanan kepada pekerja untuk menjalankan atau menjayakan satu-satu audit terhadap satu-satu persijilan ini. Hal ini juga melibatkan pihak kontraktor yang akan dinilai oleh terhadap prestasi mereka oleh KLCC PSB. Pada awalnya dan juga pada pengenalan sistem, tahap tekanan semua pekerja dan pihak pengurusan berada di tahap yang tinggi. Namun begitu, apabila apabila penilaian telah diadaptasi ataupun diterima oleh semua, tahap tekanan ini dilihat menjadi lebih stabil dan semua pihak berjaya menerima adaptasi terbaru ataupun sistem terbaru yang digunakan ini. Okey, seterusnya adalah faedah dan pengiktirafan persijilan kepada organisasi. Next please. Okey, faedah yang pertama yang KLCC PSB dapat adalah pematuhan undang-undang apabila dilaksanakan oleh apabila dilaksanakan sistem OSHAS 18.1 ini. Ini kerana menunjukkan OSHAS 18.1 telah membentuk ataupun telah membentuk pihak majikan, pihak pekerja, pihak perunding dan pihak kontraktor KLCC PSB untuk mematuhi segala pematuhan undang-undang yang berkaitan dengan KKP. Okey, lama 4 minit. Okey, secara tidak langsungnya sistem ini telah berjaya untuk membentuk membentuk semua pihak untuk mematuhi pematuhan undang-undang dan juga sistem ini. Nombor dua adalah peningkatan keuntungan dan pengurangan kos. Okey. Apabila pihak KLCC PSB melaksanakan dan mengekalkan sistem OSHAS 18.1 dengan lebih baik, secara tidak langsung peningkatan keuntungan dapat ditingkatkan dan juga pengurangan kos dapat dikurangkan disebabkan pengurusan sistem yang baik yang dilakukan oleh pihak KLCC PSB. Yang ketiga ialah peningkatan reputasi dan imej KLCC PSB. Apabila penilaian sijil OSHAS 18.1 oleh pihak KLCCB, para pelanggan lebih menunjukkan keyakinan kepada KLCC PSB kerana pihak pelanggan percaya bahawa KLCCB sangat menitik beratkan isu KKP di dalam perkhidmatan mereka. Secara tidak langsung ini juga dapat menarik para pelanggan yang baru untuk menggunakan perkhidmatan KLCC PSB di dalam pengurusan projek mereka. Selain itu, dengan penerimaan sijil ini, KLCC PSB lebih dikenali dan dipercayai oleh ramai pelanggan dan juga lebih
dan juga imej KLCC PSB berjaya ditingkatkan. Nombor 4 ialah meningkatkan prestasi dan kesedaran pekerja. Melalui pelaksanaan sistem OSHAS ini, KLCC PSB telah berjaya meningkatkan komitmen dan kesungguhan dan juga kesedaran pihak pekerja serta pihak majikan dalam mengambil langkah untuk mematuhi sistem KKP serta dengan memberi latihan yang sepatutnya kepada semua pekerja mengikut bidang-bidang kerja masing-masing. Pekerja yang menyedari tanggungjawab dan dalam menjaga kesihatan dan keselamatan pekerjaan mereka. Melalui sistem ini, setiap hazard dan risiko berjaya dapat dikurangkan pada setiap masa bagi menjaga keselamatan kesihatan pekerja dan juga keselamatan kesihatan pada pihak syarikat. Okey, yang kelima ialah komitmen majikan dan kebajikan pekerja. Okey, setelah mendapat sijil OSHAS 18 itu, pihak majikan lebih komited dalam mengambil berat terhadap kebajikan pekerja. Hubungan antara majikan dan pekerja juga dapat dilihat lebih erat dan komunikasi itu dapat dilihat lebih berjaya dan dapat dilihat tiada jurang di dalam komunikasi di antara majikan dan pekerja. Hasilnya, komitmen oleh pihak pengurusan dan pihak majikan telah ditingkatkan dengan persijilan ini. Dan yang terakhir sekali ialah mengurangkan risiko kemalangan. KLCC PSB dapat memastikan risiko dan kadar kemalangan dikurangkan dengan wujudnya pelaksanaan kepada sistem OSHAS 1891, di mana sistem ini amat menitik beratkan kawalan terhadap risiko KKP di samping dapat meningkatkan pencapaian syarikat. Okey, last sekali adalah rumusan. Next please. Okey. Dapat dirumuskan daripada laporan proses mendapatkan persetujuan OSHAS 1891 oleh KLCC PSB. Okey, yang pertama ialah kesimpulan pertama ialah KLCC PSB memberi pelanggan lebih mempercayai kebolehan KLCC PSB dalam menguruskan sesuatu projek. Yang kedua adalah pengurusan kerja yang lebih baik terutama dari aspek dokumentasi. Yang ketiga adalah banyak membantu dalam memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang yang sedang bekerja terhadap risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. Nombor 4 ialah kecuaian yang dapat dicegah dan keselamatan tidak boleh dikompromi. Nombor 5 ialah sebuah organisasi yang berdaya saing dari segi perniagaan, perkhidmatan dan pelaksanaan KKP yang terbaik. Okay, next please. Dan ini adalah rujukan kami semasa kami menjalankan proses laporan audit kepada KLCC PSB iaitu OSHAS 1891 daripada kuliah 2 daripada Prof sendiri, BSI, Business Standard, dan juga salah satu jurnal daripada Prof dan juga salah satu jurnal daripada Encik Samsul Ifandi Ismail 2001, OSHAS 1871. Okey, seterusnya saya serahkan. Ini adalah lampiran sijil OSHAS yang diterima oleh KLCC PSB pada 2014 daripada ASIM QS. Next please. Okey, ini adalah sijil persijilan yang diterima oleh KLCC PSB 2017 hingga 2020 daripada IQNet. Okey. Next saya teruskan kepada Encik Hafiz untuk teruskan slide seterusnya. Mute please, Hafiz buka mute. Okay, Assalamualaikum. Ini merupakan SSE polisi lah untuk KLCC. Dia gabung sekali SSE, Environmental Policy. Okay. Untuk polisi ni dia normally dia memang setahun sekali dia akan review lah. Daripada tu dia akan tukar tarikh dekat ni lah. Macam ni 2017, sekarang ni dah 2020 pun dah ada lah. Okay.
Ini dia punya strategi objektif. KLCC dia akan buat satu objektif lah untuk comply. Untuk membuat satu objektif ni mesti dia akan lihatlah kepada akta, bajet dia, sumber dia dan sebagainya lah. Ini akan diberikan kepada kontraktor dan juga akan dipamerkan di papan tanda dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh KLCC memang menerapkan tinggi untuk SSC program. Program memang kontraktor pun kena buat, konsultan pun kena buat dan juga mereka sendirilah. Termasuklah sekali Grand Toolbox pun kena buat juga training SSC program. Okay, ini contoh mesyuarat ahli jawatan kuasa kesihatan dan keselamatan sama ada bersama dengan kontraktor KLCC dan juga kontraktor ataupun KLCC saja. Jadi ada 3 untuk mesyuarat ahli jawatan kuasa. Okay. Ini juga papan tanda keselamatan di dekat tapak. Okay. Kontraktor juga perlu letakkan contohnya polisi prosedur KLCC lah dekat tapak mereka untuk mereka ikut. Okay. Ini contoh. Dan juga ujian dadah dan alkohol ni penting untuk KLCC project untuk memastikan pekerja-pekerja tidak ambil dadah dan alkohol lah. Okay. Ini juga latihan pengusian yang dibuat setahun sekali. Okay, ini wajib dibuat, memang diperuntukkan di dalam kontrak untuk kontraktor buat, kontraktor ataupun termasuk juga pejabat-pejabat yang inilah KLCP. Okay, ini kempen ni memang wajib juga dibuat setiap tahun. Memang KLCC peruntukkan 20,000 untuk kontraktor buat setiap kempen dan juga training inilah promosi. Ya, dan juga pemeriksaan tapak sama ada weekly, monthly, management, okay, dan juga management sidewalk. Okay, kalau kita lihat ni dari antara management sidewalk lah. Ini semua ada pengarah, ED dan sebagainya lah. Maksudnya walaupun orang yang sign polisi itu dia bukan saja sign, tapi dia bertanggungjawab untuk turun ke tapak melihat macam mana keadaan keselamatan dan kesihatan di tapak lah. Dan ini juga adalah pemeriksaan mesin. Untuk KLCP ni dia menetapkan permit lah untuk mesin. Wajib mendapat permit daripada KLCP baru boleh jalan. Okay, termasuk kontraktor yang perlu inspect setiap bulan. Kalau untuk KLCP ni 3 bulan lah. Okay. Ini juga audit dalaman. Audit dalaman ni orang yang audit ni mestilah orang yang tak ada kena-mengena dengan yang bekerja dekat situ lah untuk dapatkan keputusan. Okay. Sama ada di office, di site kontraktor, di pejabat dan sebagainya. Okay, ini ada audit badan persijilan sama ada dia follow up ataupun untuk persijilan renew lah. Okay. Ini latihan sistem pengurusan dan penilaian risiko. Ini penting sebab KLCP ni dia menetapkan PTW itu adalah satu benda yang untuk dia kawal kontraktor. Bila dengan ada PTW ni, kontraktor perlu present, perlu tunjukkan SOP, prosedur, high rate dia, baru bila dah approve baru boleh kerja. Itu pentingnya untuk kawal lah. Termasuk juga penilaian risiko ni, dia orang kena present dulu pada KLCP untuk tengok semua dah okey baru dia boleh jalankan kerja lah. Itu cara macam mana KLCP kawal kontraktor untuk bekerja dengan selamat lah. Okay, itu saja. Okay, maka untuk Kuruan 1 sudah tamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, masih direkod. Nak sambung terus kumpulan 2 ke nak buat satu lagi, Prof? Tak dengar. Terus sambung ke ataupun nak masuk saya punya invitation? Prof mute. Prof mute tu. Prof pakai chat. Boleh dengar saya kawan?
Oh, kita pindah ke sana. Sambung. Berapa minit lagi ada live, Fiz? Masa tinggal Kau berapa punya minit ni? lagi, Fiz? Dah nak habis lah. 15 tak lepas? Kalau tak apa, tak apa sih. Pakai yang kita punya tu. Minta Kau dia orang pakai pun punya. join kita punya. Minta yang lain Bulan join 2 yang boleh kau share punya slide tu. ke kalau pakai ni? Kau bisa tahu yang masa lama sangat. Okay, lift ni lah. Okay, Prof. Leave dulu. Kena lift. Kena lift. Kita live pakai yang Yasir tu. Yasir jadi host. Okey. Okay.